Halo guys, kalian tahu tidak? Warga Malaysia heran ketika ke Indonesia. Dia melihat banyak makam pahlawan di Indonesia. Oh, seperti Takib yang sangat keheranan. Selain banyak makam pahlawan di Indonesia, yang di makam pun berbagai jenis agama, tidak hanya Islam. Ada Kristen dan berbagai agama lainnya. Iya, selain Malaysia memang tidak punya pahlawan. Makanya mereka heran ada makam pahlawan di Indonesia. Warga Malaysia jika pun menganggap seseorang menjadi pahlawan negara, kan syaratnya satu, harus Melayu dan Islam. Jadi adanya agama lain yang dianggap pahlawan. Warga Malaysia pasti udah kebingungan setengah mati. Kepala mereka kelihatan keluar asap tipis, saking mikirin ini. Kok bisa? Inilah makam pahlawan Indonesia 10 November di Surabaya. Ada ribuan pejuang kemerdekaan Indonesia dimakamkan di sini. Oh ya, mereka bertempur dengan penjajah barat ya, Inggeris dan Belanda khususnya. Nama 10 November merujuk kepada peristiwa perjuangan di Surabaya pada 10 November 1945 yang kini turut diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bukan Muslim je tahu, ada ramai pejuang kemerdekaan Indonesia yang beragama Kristian dan agama lainnya. Ada boleh lihat dengan jelas pembahagian kubur Muslim dan bukan Muslim di sini. Perkuburan di sini memang bersih dan dijaga baik. Setiap bulan pasti ada pelbagai acara memperingati perjuangan mereka. Dekat situ pun ada tugu pahlawan tau. Apa lagi fakta 10 November? Kongsikan di ruangan komen dan jangan lupa repost dan share video ini sekali. Dan lucunya, sejarah Malaysia membicarakan dengan bangga bahwa sultan-sultan di Malaysia adalah sekutu dengan penjajahnya. Mental dijajah. Pantas saja sampai saat ini Malaysia kirim tentara Regimen Askar Melayu di Raja RAMD untuk menjaga Buckingham dan Kastil Windsor di Inggris. Selain mental hamba sultan, hamba dengan penjajah juga ya. Masa pendudukan Jepun pada tahun 1942 hingga 1945, semua negeri Melayu masih mempunyai sultan dan raja yang tersendiri. Jepun tidak menghapuskan sistem beraja di negeri Melayu, tetapi mengehadkan kuasa mereka lebih kepada simbol dan adat. Di negeri Johor, semasa pendudukan Jepun, sultan yang memerintah pada ketika itu adalah Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar. Baginda Sultan Ibrahim memang mempunyai hubungan yang baik dengan Jepun dan pernah dianugerahkan pingat Grand Cordon of the Order of the Rising Sun oleh Maharaja Jepun, iaitu Maharaja Hirohito pada tahun 1934. Semasa Jeneral Tomoyuki Yamashita tiba di Johor Bahru semasa penaklukan Malaya pada Januari 1942, Yamashita merasa kagum dengan pingat yang dianugerahkan kepada baginda Sultan Ibrahim dan beliau berjanji tidak akan mengganggu kerabat diraja Johor dan rakyatnya. Disebabkan hubungan yang baik di antara Yamashita dan Sultan Ibrahim, baginda Sultan berkenan untuk membenarkan Yamashita untuk menubuhkan sebuah markas tentera Jepun di Istana Bukit Serin. Lucu sekali ya, warga Malaysia selalu ngotot mereka berjuang dalam kemerdekaan. Ternyata, seperti Sultan Ibrahim saja, tunduk sama Jepang. Lalu, dari mana asalnya Malaysia berjuang dalam kemerdekaan? Itulah dunia khayal mereka. Dan bukan hanya Sultan Ibrahim, namun sultan-sultan lain juga melakukan hal yang sama, menjadikan penjajah sebagai sekutu. Manakala di negeri Selangor, terdapat dua sultan yang memerintah semasa pendudukan Jepun. Yang pertama iaitu Sultan Hishamuddin Alam Shah. Tetapi disebabkan baginda tidak baik dengan orang-orang Jepun, baginda dilucutkan jawatan sebagai Sultan Selangor dan diberikan kepada kekandanya iaitu Tengku Musa dan memakai nama Sultan Musa. Selepas Jepun menyerah kalah pada tahun 1945, Sultan Hishamuddin Alam Shah kembali menjadi Sultan Selangor. Di negeri Perak mula, Sultan yang memerintah negeri tersebut adalah Sultan Abdul Aziz Al-Mutasim Billah Shah. Semasa pendudukan Jepun di negeri Perak, baginda mengambil pendekatan low profile kerana tidak mahu menduga pihak Jepun. Pun begitu, baginda terus menjadi ketua agama Islam dan adat resam di negeri Perak. Pihak Jepun juga begitu senang untuk bekerjasama dengan baginda Sultan Perak ketika itu. Di negeri Pahang pula, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah kekal menjadi Sultan Pahang semasa pendudukan Jepun. Baginda Sultan Pahang kurang mencemaduli semasa pendudukan Jepun kerana tidak mahu terlibat dalam politik yang dilaksanakan tentera Jepun di negeri Pahang. Lucu sekali, bahkan sultannya tidak mau melibatkan diri saat negaranya diambil alih Jepang. Kita nih kadang-kadang tak paham apa yang wujud dan sejarah nih.
Kita ingat Raja memerintah. Raja ni punca kuasa. Jadi British ambil punca kuasa tu, pegang, bisa dihapuskan. Maka British dapatlah kuasa tersebut. Dia jadi kerajaan macam British punya. Jadi kita pun kata raja ni jadi sebab dia tak boleh. Dia macam tu keadaannya. Sistem itu telah dirampas oleh British, dikuasai. Dia tak boleh lawan. Kalau dia lawan, British ambil orang lain pula. Pecah yang ni. Dan ini berlaku. Mereka lawan. Betul mereka lawan. Mereka tak ikut. Pecah. British pecah. Zaman Jepun pun British pecah lagi. Malaysia British pecah lagi. Ini kerjanya British. Kita perlu fahami British ini sebagai penjajah yang datang mencuri. Dan proses yang berlaku adalah proses British mencuri. Dia tak keluarkan duit. Dia bagi gaji raja, duit yang dia ambil, yang dia tindas, eksploitasi daripada kekayaan di sini. Dia mentadbir. Dia tak keluarkan modal British ni. Semua benda dia bayar tu, dia lakukan proses pemodenan semua dengan kekayaan masyarakat pribumi. Semua pegawai-pegawai dia dapat gaji yang mahal banding dengan pegawai-pegawai pribumi. Siapa yang bayar? Duit masyarakat pribumi. Cukai mereka, tanah mereka, kekayaan mereka. Perampasan ini, British tak keluarkan modal. Kecuali yang boleh kelompok kapitalis yang keluarkan modal untuk kuasai kekayaan yang berganda-ganda. Kerajaan British tak keluarkan. Jadi, kekayaan itu diperoleh daripada sini untuk menampung seluruh jentera dan institusi kolonial. Dan dia membina satu kesempurnaan penjajahan dalam konteks dia bina proksi, dia bina sistem, dia bina semula institusi, dia bina kesetiaan, dia bina elit-elit, dia bina institusi pendidikan, hospital, infrastruktur, apa semua, undang-undang, polis, mahkamah. Dia bina, dia create semula khusus untuk memastikan bahawa sistem itu berjalan dengan lancar. Hebat British ni. Dia melakukan penjajahan ni begitu hebat sekali sampai kita tidak ada ruang untuk menyatakan bahawa British ini adalah satu kuasa yang jahat sebenarnya. Nah, British ini dengan kuasa-kuasa penjajah lain, dia lebih banyak membunuh orang daripada daripada kuasa penjajah lain. Dengan Portugis, dia banyak lagi bunuh orang. British ini. Tapi di sini kita tak nampak dia berlaku karena sejarah itu dipinggirkan. Hebat sekali. Sekali jadi budak, tetap akan jadi budak selamanya. Bagaimana menurutmu? Kasih pandanganmu mengapa Malaysia tidak memiliki pahlawan nasional di negaranya. Dan menurutmu, mengapa sultan-sultan di Malaysia bukannya berperang melawan penjajah, tapi malah jadi sekutu dan tunduk dengan para penjajah, yang bahkan membiarkan Inggris dan Jepang membuat sistem kenegaraan mereka sendiri di Malaysia. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Informasi pamit dulu.